بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli tuan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala dengan kerahimannya meletakkan kita di tempat yang terbaik, iaitu tempat manusia sujud pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid. Yang kita akan bicarakan pada malam ini salah satu daripada tajuk pembicaraan alim ulama mengenai tentang masjid. Yang mana malam ini kita akan bicarakan tentang kelebihan orang yang datang ke masjid. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih dinyatakan bahawa tempat yang paling Allah cinta di muka alam ini ialah masjid. Cintanya Allah Jalla wa'ala kepada masjid sehinggakan perkara pertama yang Allah cipta di muka alam ini ialah masjid. Kata alim ulama, dalam kitab Ma'alim Mekah juga disebutkan bahawa dulu bumi ini semuanya air. Daripada air itu Allah wujudkan permukaan yang pertama yang dipanggil Buqatul Ard. Daripada permukaan yang pertama itulah Allah Jalla wa'ala telah membina perkara pertama dalam dunia ini, iaitu Baitullah, yakni masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama, binaan yang pertama yang Allah bina di muka alam ini ialah masjid, itu Baitullah. Menunjukkan pentingnya masjid. Bukan itu sahaja, bahkan baginda Nabi SAW sendiri menunjukkan contoh betapa pentingnya masjid, sehinggakan perkara pertama yang baginda Nabi SAW buat setelah hijrah baginda ke Madinah iaitu membina masjid. Bukan itu saja, baginda tunjukkan contoh betapa seriusnya Nabi dalam membina masjid. Bukan main-main, serius Nabi. Ketika baginda Nabi SAW sampai di Madinah, sewaktu di perkampungan di Kuba, baginda bermalam di rumah ketua kampung Kuba, Sayyidina Kalsum bin Hadam radhiyallahu taala anhu, dan pada ketika itu Sayyidina Kalsum mengatakan bahawa kami telah sediakan satu tapak. Kami telah sediakan satu tapak, masya-Allah, untuk dibina masjid. Sebab orang Madinah dapat tahu yang Nabi nak bina masjid di Madinah. Maka orang Aus telah sediakan satu tapak. Orang Khazraj juga telah sediakan. Baginda Nabi SAW pergi tengok tapak tu. Ulama kata baginda tengok dan baginda setuju. Dan kata ulama berbeza pula dengan tempat tinggal baginda. Ketika Nabi bergerak daripada kampung Aus menuju ke kampung Khazraj, daripada Kuba ke kampung Bani Najjar, tapak Masjid Nabawi sekarang, sampai di sana orang-orang Khazraj yang merupakan ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang minta Nabi tidur kat rumah baginda.
Dan untuk rumah baginda, kata ulama, apa yang baginda buat? Baginda beritahu unta telah diperintahkan. Sehingga para masyayikh mengatakan bahawa untuk masjid Nabi serius, Nabi pergi tengok. Sesuai tak tapak ni nak buat masjid, tapi untuk penginapan Nabi bagi unta lah buat keputusan. Begini tuan-tuan, masya-Allah. Seriusnya Nabi dalam bab masjid. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, masjid tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita disunnahkan bila masuk masjid, kaki kanan dan membaca doa sekurang-kurangnya. Doa masuk masjid ni banyak. Tuan-tuan buka dalam muntakab hadis bab doa. Doa masuk masjid je berhelai-helai. Banyak. Tapi sekurang-kurangnya masuk masjid, kaki kanan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Sebab masjid tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang datang ke masjid, dia akan pulang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pulang keluar daripada masjid, melangkah dengan kaki kiri, membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kemurahan-Mu. Aku memohon kemurahan-Mu. Supaya kita pulang dengan membawa rahmat Allah Ta'ala tadi. Dan tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, bahkan masjid ini merupakan hati bagi kampung. Masjid adalah hati bagi kampung. Sebab itu ulama mengatakan pentingnya peranan masjid, kerana dia hati bagi kampung. Masjid adalah hati bagi kampung. Hati bagi bumi inilah Baitullah. Hati bagi alam inilah Baitul Ma'mur. Maka pentingnya masjid, sehingga kan Al-Imam Bukhari rahmatullahi alaih satu ketika safar bersama anak murid dia, sampai di satu masjid. Imam Bukhari tunggu waktu masuk, tak ada orang datang. Imam Bukhari sembahyang sunat. Sampai waktu masuk, tak ada orang datang untuk azan. Imam Bukhari putuskan seorang anak murid dia untuk azan. Setelah azan mereka sembahyang sunat, tunggu lagi orang kampung tak datang. Kemudian dah lama tunggu, suruh anak murid dia qamat. Imam Bukhari imam. Setelah selesai salat, Imam Bukhari ringkaskan wirid dan segera keluar daripada masjid tu. Dan segera keluar daripada kampung tu. Bukan sahaja segera keluar daripada masjid, bahkan segera keluar daripada kampung tu. Maka anak murid Imam Bukhari rahmatullahi bertanya, wahai imam, pada hari ini kami melihat satu perkara yang tak pernah kami tengok. Kebiasaannya kamu akan wirid dalam satu tempoh yang agak lama, kemudian kamu akan berdoa. Tetapi pada hari ini kamu ringkaskan wirid kamu dan bersegera keluar daripada masjid dan bersegera untuk keluar daripada kampung. Berkata Imam Bukhari rahmatullahi alaih, sesungguhnya masjid adalah hati bagi kampung. Kalau di masjid ada orang salat, maka di kampung tu ada orang salat. Kalau di masjid ada orang baca Quran, di kampung tu ada orang baca Quran. Kalau di masjid silaturahimnya bagus, safnya rapat-rapat, maka di kampung itu silaturahimnya bagus. Tapi kalau di masjid orang tak ada, masjid tak ada orang, maka keadaan ini sebenarnya akan mengundang bala dan azab Allah Jalla wa Ala, dan aku khawatir di saat aku berada di sini azab Allah sampai. Maka sebab itulah aku bersegera keluar daripada kampung. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, nak tunjukkan pada kita betapa besarnya peranan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, bahkan orang yang pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, nilaikan mereka, sehingga kan setiap langkah yang mereka langkah, Allah Subhanahu wa taala beri satu pahala, ampunkan satu dosa dan naikkan satu darjat. Dan peristiwa ini berlaku tak kala satu kaum di Madinah, Bani Salamah, yang merupakan salah satu suku yang begitu kuat dalam membantu dakwah Nabi. Bani Salamah, Bani Harisah, Bani Abdul Ashhal, ini semua suku-suku yang frontliner dalam membantu usaha Nabi, yang merupakan amla-amla dakwah Nabi SAW di Madinah, barisan depan. Jadi Bani Salamah ni kampungnya nak pergi ke Kiblatin tu dah, on the way nak ke Kiblatin, kawasan situ. Dan ketua kampung dia semua luar biasa. Bani Salamah ni ketua kampung dia semua luar biasa.
Sebelum datangnya Islam, ketua kampungnya Jad bin Qais. Jad bin Qais ni bila Islam datang, dia tak terima Islam. Dia ikut Abdullah bin Ubay bin Salul hingga dia menjadi salah satu daripada munafik Madinah. Dan Jad bin Qais ni ialah salah seorang, Jad bin Qais ni satu-satunya orang yang tidak baiat dengan Nabi di Hudaybiyah. Ketika di Hudaybiyah, peristiwa yang panjang saya ringkaskan, ketika dapat berita Osman bin Affan ditahan dan dibunuh, maka pada ketika itu Umar radhiyallahu anhu telah pegang tangan Nabi SAW. Maqal bin Yasar pegang dahan, takut kena Nabi, di bawah pohon namanya Ridwan. Dan ketika itu semua sahabat baiat dengan Nabi, sumpah setia, hidup mati untuk agama. Apa pun akan berlaku, kita akan berjuang bersama Nabi. Melainkan seorang lelaki Jad bin Qais, dia duduk dengan unta dia. Kenapa? Kerana dia kata, lebih penting aku jaga unta daripada pergi kawan tu. Maka baginda jamin semua yang baiat dijamin syurga, melainkan lelaki yang duduk dengan unta. Siapa dia? Jad bin Qais. Dia pergi Hudaybiyah hanya untuk tengok bagaimana keadaan orang Islam nak masuk Mekah. Tu je. Bukan untuk berjuang bersama Nabi. Tuan-tuan, Jad bin Qais setelah Islam datang, dia tak dilantik menjadi ketua kampung lagi dah. Sebab dia tak nak ikut Islam. Dia tak nak masuk Islam. Dan dilantiklah ketua kampung yang baru, iaitu Ammar bin Jamuh. Ammar bin Jamuh sahabat Nabi yang sungguh-sungguh berjuang untuk agama. Di Uhud, tahun ketiga hijrah, Ammar bin Jamuh telah pergi ke Uhud dengan kakinya yang tempang dan syahid di Uhud. Ganti ketua kampung baru, Bishr bin Bara al-Marur. Bishr bin Bara al-Marur radhiyallahu anhu telah berjuang sungguh-sungguh untuk agama dan syahid di Khaybar. Ketua kampung Bani Salamah ni kira syahid je. Ketua kampung kita kan, masya-Allah, dapat pergi masjid pun alhamdulillah dah. Kalau ketua kampung tak pergi masjid, satu perkara yang sangat menyedihkan lah. Sebab ketua kampung sahabat berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kampung Bani Salamah, mereka dapat tahu bahawa ada tanah kosong dekat dengan Masjid Nabawi. Mereka pun mesyuarat semua. JKK, MPKK, KRT semua mesyuarat sekali lah. Ketua kampung semua turun mesyuarat. Macam mana kalau kita pindah semua? Kita satu kampung ni pindah. Dia bukan cerita nak pindah satu dua orang. Dia punya unite ni, kampung dia ni, satu kampung nak pindah. Satu kampung nak pindah. Kita pindah satu kampung. Pergi duduk dekat dengan masjid, senang. Maka wakil kampung pergi jumpa baginda Nabi SAW. Disebabkan permintaan mereka inilah baginda menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang pergi masjid di Baitul Ma'mum. Sehingga kan satu langkah Allah beri satu pahala, ampun satu dosa, naik satu darjat. Orang kampung Bani Salamah kata, kalau macam tu tak jadi pindah. Tak jadi pindah. Sebab apa? Ganjaran begitu besar. Sekarang ni jadi isu pada orang lain pula. Siapa? Orang yang duduk dekat dengan masjid. Dia kata, ya Rasulullah, orang kampung yang jauh tu untunglah dia. Yang kami jiran ni macam mana? Maka akhirnya mereka buat apa? Langkah ke masjid kecil-kecil supaya dapat banyak kat langkah. Jadi orang tinggal section 9 sebelah ni langkah kecil-kecil. Masya-Allah. Tuan-tuan ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, bahkan hadis Tirmizi dinyatakan tentang ganjaran jalan kaki ke masjid hari Jumaat. Yang tadi waktu biasa, hari Jumaat. Tuan-tuan boleh tengok dalam muntaka hadis bab semayang berjemaah akhir sekali membicarakan tentang hadis-hadis hari Jumaat. Tadi siang kita hari Jumaat. Tuan-tuan, dinyatakan bahawa orang yang melangkah ke masjid jalan kaki untuk hari Jumaat, debu-debu yang melekat pada kaki dan anggotanya akan diharamkan api neraka hatta asapnya. Bukan itu sahaja, bahkan satu langkah dia langkah, Allah Ta'ala berinya pahala qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Ini ganjaran yang begitu besar yang Allah berikan kepada mereka yang jalan kaki ke masjid. Sebab itu para masyayikh alim ulama di negara Arab khususnya, mereka lebih suka jalan kaki walaupun rumah dia agak jauh dari masjid. Kenapa? Kerana ganjaran yang begitu besar yang Allah nak berikan kepada mereka yang jalan kaki ke masjid. Bukan itu sahaja, di masjid begitu banyak amal yang boleh dibuat. Begitu banyak amal yang boleh dibuat di masjid. Masuk masjid, niat i'tikaf, terus berjalan pahala walaupun tak buat apa. Masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillah taala. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid kerana Allah Taala. Berjalan ganjaran pahala. Insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan di masjid-masjid kita, termasuk Masjid Al-Sana,
Ada signboard tulis doa iktikaf, niat iktikaf. Untuk apa? Ingatkan kita. Kita ni selalu lupa. Tuan-tuan, kita bawa kereta. Depan ada trailer bawa kayu. Masya Allah kan? Trailer panjang. Bawa balak. Apa tulis belakang trailer tu? Awas. Kenderaan panjang dan lebar. Tuan-tuan, kalau dia tak tulis pun kita tahulah. Kita tak pergi sekolah pun kita tahu ni panjang dan lebar. Tapi kenapa tulis? Kerana sifat manusia memang lupa. Perlu pada peringatan. Tengah bawa kereta, panjang dan lebar. Jangan buat hal ni, bahaya. Begitulah tuan-tuan, di masjid-masjid ditulis nawaitul i'tikaf ni untuk kita ingat. Dulu ada perbahasan bahawa menggantung niat i'tikaf ni tak sunnah. Perbahasan. Ulama kita senyum je. Orang nak berdebat, ulama kita senyum je. Ulama kita kata, kita pun tak pandai, tapi kita gantung sebab kat Masjid Nabawi ada. Tu jawapan paling mudah. Tak nak gaduh. Dalam kurungan, tak nak bergaduh. Rupa-rupanya di Masjid Nabawi memang ada. Jadi bila isu terjadi, masa tu saya masih belajar di Madinah, saya masuk pintu Babu Salam, memang ada kat Babu Salam. Yang ditulis oleh kerajaan Turki Osmaniyah dulu. Jadi isu ni sampai ke Saudi. Akhirnya apa berlaku? Sekarang tak ada, dah kena padam dah. Dah kena padam, dah tak ada dah. Nawaitul i'tikaf. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu, masuk masjid niat i'tikaf, Allah beri ganjaran pahala yang begitu besar. Dan bukan itu sahaja, tuan-tuan tunggu semayang. Itu ibadah yang lain. Intizar fi salah, menunggu waktu semayang. Seperti sekarang ni tuan-tuan, tengah buat 3 amal. Nampak macam tengah dengar ceramah aja. 3 amal tengah buat. Pertama, i'tikaf, ibadah yang lain. Yang kedua, intizar fi salah, tunggu orang semayang. Tunggu waktu semayang. Kita tengah tunggu nak semayang isyak. Setiap minit, setiap saat diberi maghfirah, keampunan oleh Allah, bahkan didoakan oleh para malaikat. Dan yang ketiga, kita sedang duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis yang kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan untuk semua mereka yang duduk dalam majlis, walaupun satu orang yang duduk di belakang hanya nak tunggu kawan dia datang. Dalam hadis cerita, ada satu orang dia datang bukan duduk majlis ilmu, nak tunggu kawan dia. Kawan dia kata, kau tunggulah kat Masjid Hasanah, nanti aku dah siap pakai baju, aku datang. Kita pergi makan. Nak pergi makan, transit sekejap, sambil-sambil tunggu kawan. Dia pun diampunkan oleh Allah. Bukan itu saja, nama kedua orang tua kita disebut-sebut oleh Allah di majlis para malaikat. Ini kemuliaan keberkatan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, orang yang datang masjid yang mana kita telah sebutkan tadi, masjid tempat tunjuk rahmat Allah. Orang balik masjid bawa rahmat Allah. Maka sebab itu ulama kata, bila kita balik masjid, kita terus balik ke rumah. Bila kita balik masjid, terus kita balik ke rumah. Jangan singgah mana-mana dulu. Sebab kita bawa rahmat. Hari ini tuan-tuan yang mulia, sebaliknya telah berlaku. Daripada masjid, kita telah pergi ke kedai makan. Maka sebab itu seluruh Malaysia, kedai mamak maju 24 jam. Sebab apa? Orang masjid bawa rahmat pergi kedai mamak. Masya Allah. Patut dapat komisen. Masjid orang masjid sebab bawa rahmat, komisen sikit. Diskaun. Begitu juga tuan-tuan orang masjid, Masya Allah. Daripada masjid terus pergi ke 7-Eleven. Dulu 7 buka pukul 7, 11 tutup pukul 11. Sekarang 24 jam walaupun nama masih 7-Eleven. Sebab apa? Orang masjid bawa rahmat. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasih Allah, kita mau bawa rahmat ni ke rumah kita. Kerana bila mana rumah kita adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita akan berkasih sayang. Keluarga kita akan saling hormat menghormati. Keluarga kita akan saling santun menyantuni. Tapi bila rahmat tak ada, sebabkan benda kecil akan jadi gaduh. Bukan itu saja tuan-tuan dirahmati lagi dikasih Allah, masjid tempat di mana untuk menyatukan umat ini. Bila mana amal masjid betul bertepatan dengan amal Masjid Nabawi di zaman hayat Nabi SAW, maka masjid menjadi tempat asbab hidayah. Orang akan dapat hidayah walaupun dia datang bukan untuk tujuan agama. Kenapa? Kerana amal hidup seperti Masjid Nabawi di zaman hayat Nabi SAW. Sebab itu role model, ikon kepada masjid ialah Masjid Nabawi zaman Nabi.
Bukan masjid ni, masjid tu lah, masjid tu dia dah menang 12 tahun pegang Selangor. Masjid tu dia pegang Johor, dia memang 12 tahun dah dia pegang. Bukan. Role model masjid kita tuan-tuan yang mulia, Masjid Nabawi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tunjukkan pada kita bahawa keutamaan menunjukkan makmurnya masjid itu, majunya, cemerlangnya masjid itu bukanlah binaan dia. Masjid Nabawi berlantaikan tanah, berbumbungkan langit, berbatangkan tiang tamar, batang tamar. Tetapi masjid itu telah melahirkan ribu-ribu manusia yang telah berjaya, bahkan menjadi asbab orang lain berjaya. Kerana baginda tunjukkan pada kita keutamaan masjid itu amalnya. Bila amalnya betul, maka binaan kecil pun akan jadi asbab hidayah. Masjid cemerlang, tetapi masjid gah, tapi tak ada amal agama, tak makmur, hanya imam dan Bilal saja yang tinggal, maka walaupun masjid dia hebat, Bilal punya azan macam Bilal Mekah, imam baca macam Masjidil Haram, tetapi kalau tak ada orang, tak hidup macam Masjid Nabawi, maka kata ulama ini masjid yang tidak berjaya. Maka nak tahu takkan ukur kejayaan masjid itu, melihatkan kepada amal Masjid Nabawi. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi SAW telah menjadikan masjid tempat di mana mereka merintih, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah yang mereka hadapi, mereka pergi masjid. Apa-apa saja berlaku, masjid. Isu apa-apa, bincang kat masjid. Bukan itu saja, tabi'in, orang yang hidup selepas zaman Nabi, tak pernah jumpa baginda, jumpa sahabat. Kehidupan tabi'in, kalau berlaku apa-apa, mereka akan tanya sahabat, zaman Nabi pernah berlaku macam ni tak? Apa kita nak buat? Itu tabi'in. Tabi'in ni, dia takkan buat sebarang-sebarang. Dia tanya sahabat, zaman Nabi berlaku tak macam ni? Anas bin Malik cerita, satu hari hujan lebat di Madinah. Guruh tabi'in datang rumah saya dan bertanya, wahai Anas bin Malik, zaman Nabi pernah tak berlaku macam ni? Kalau pernah berlaku, apa dibuat pada waktu tu? Dia tuan tabi'in. Kalau kita hujan lebat, apa lagi tarik selimut, kuatkan sikit aircon, tidur je lah. Tapi tabi'in tak. Tanya Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, di zaman Nabi SAW, kalau berlaku hujan lebat macam ni, guruh macam ni, maka kami semua diperintahkan ke masjid. Oh ni tuan-tuan, Masya Allah. Diperintahkan ke masjid. Dan Masjid Nabawi di zaman hayat Nabi SAW hidup 24 jam dengan amal. 24 jam hidup dengan amal. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kenapa masjid kita tak hidup 24 jam dengan amal? Kerana tak ramai yang membimbangkan perkara ni. Daripada Perlis sampai Johor Bahru, ada satu fikir yang sama. Fikir apa? Ni cuti sekolah, orang nak balik kampung, pukul 2 pagi tengah-tengah bawa kereta, lapar, kedai tutup, kesian dia, besok pagi baru boleh. Itu pun menu sarapan, tak ada menu berat. Jadi sebab fikir yang sama daripada Perlis sampai Johor Bahru, hari ni wujud kedai-kedai yang buka 24 jam. R&R punya kedai buka 24 jam. Kedai-kedai makan banyak dah buka 24 jam. Sebab apa? Fikir yang sama. Begitu juga tuan-tuan, daripada Perlis sampai Johor Bahru, fikir yang sama. Sekarang ni macam ni, cuti sekolah, orang nak balik kampung, pukul 2 pagi, minyak nak habis, nak tuang minyak, pam minyak tutup, besok pagi boleh tuang minyak. Tapi sebab fikir yang sama daripada Perlis sampai Johor Bahru, maka hari ni merata-rata tempat wujudnya pam minyak 24 jam. Sebab apa? Fikir yang sama, risau yang sama. Begitu juga tuan-tuan, kerisauan yang sama daripada Perlis sampai Johor Bahru. Pukul 2 pagi, 3 pagi, susu nak habis, kedai tutup, kedai Cina pun tutup. You besok lah, orang nak tidur lah, anak you nangis, you buatlah apalah, orang nak tidur. Tapi sebab kerisauan yang sama, hari ni wujud begitu banyak kedai serba neka 24 jam. Sebab apa? Fikir yang sama. Akan tetapi untuk masjid, tidak ramai yang memikirkannya. Tak ada siapa pun terfikir pukul 2 pagi acong dapat hidayah. Nak masuk Islam ada kata, tengok TikTok ke apa benda ke, dapat hidayah. Pergi masjid, Pak Gad kata besok je lah, subuh-subuh. Imam subuh besok pun ada, pukul 5 kau datang. Sekarang ni imam pun tidur, kau balik lah, besok pun masuk Islam. Pejabat pun tutup. Maka tuan-tuan yang mulia, dia pun termenung, masuk Islam pun susah.
masjid tak hidup. Wah, masya-Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita perlu memikirkan perkara ini, bagaimana hidupnya masjid 24 jam dengan amal merupakan salah satu amalan besar Masjid Nabawi yang telah menjadi asbab hidayah kepada umat Islam seluruh dunia ketika itu. Bergeraknya umat Islam seluruh dunia daripada Masjid Nabawi. Dan bukan itu saja, amal Masjid Nabawi hidup dengan 4 amal. Hidupnya dengan dakwah, ta'lim wa ta'lum, ibadah dan juga khidmat. Di Masjid Nabawi tuan-tuan, ada orang setiap masa bila datang disambut. Dan amal itu hari ini telah dibuat di hotel-hotel. Bila kita pergi hotel yang besar-besar, orang akan buka pintu untuk kita. Silakan tuan masuk. Padahal tak nak check in pun, nak tanya harga je dulu, duit cukup-cukup je. Tapi dilayan kita. Sila tuan, minum dulu tuan. Baru masuk, baru pergi tanya. Begitulah Masjid Nabawi. Bila orang datang zaman Nabi, dilayan. Assalamualaikum tuan, tuan nampak daripada jauh, mungkin tuan belum makan, kita ada sediakan makan, masya-Allah. Di tempat kita tuan-tuan, masjid ada makan seminggu sekali je malam Jumaat. Itu pun nasi lemak tak cukup. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, Masjid Nabawi zaman Nabi, setiap waktu ada je orang akan sambut. Masjid Nabawi zaman Nabi SAW mesra pada semua orang. Bukan saja orang Islam, bahkan non-Muslim juga datang ke Masjid Nabawi telah dapat hidayah. Sumamah bin Usal, riwayat yang sahih. Dalam hadis sahabat ada cerita. Sumamah bin Usal, ketua kampung yang terkenal, yang mana kampung dia adalah supply gandum ke Mekah. Sumamah bin Usal ni, dia ketua kampung. Kampung dia yang supply gandum ke Mekah. Kira kalau dia sekat gandum, orang Mekah tak boleh makan roti. Ni tuan-tuan, berpengaruhnya Sumamah bin Usal. Tapi dia pernah hina Islam. On the way dia nak pergi Mekah, dia telah ditahan. Sebab apa? Dia pernah hina Islam. Dia telah ditahan dan dia diikat di tiang Masjid Nabawi. Diikat dalam tiang Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi hidup amal. Orang-orang Islam berkasih sayang. Bila bertemu berjabat tangan, berpisah, berkasih sayang, makan bersama-sama, mengaji bersama-sama, semayang berjemaah. Sumamah bin Usal diikat di tiang Masjid Nabawi 3 hari. Hari pertama Nabi tanya dia, nak masuk Islam ke tak? Nabi pujuk dia, Nabi dakwah dia. Dia kata, wahai Muhammad, aku Sumamah bin Usal, orang yang paling berpengaruh di tempat aku. Kalau kau bebaskan aku, sesungguhnya aku ialah orang yang paling pandai berterima kasih. Nabi pun diam. Besok Nabi datang, dekati dia lagi. Nabi dakwah dia. Dia kata, wahai Muhammad, aku Sumamah bin Usal. Kalau kau bunuh aku, sesungguhnya kau bunuh orang yang salah. Kerana aku ada orang yang akan ambil tindak balas atas kematian aku. Nabi diam. Nabi tak cakap apa pun, Nabi cuma pujuk dia masuk Islam. Hari ketiga, Nabi pujuk lagi. Dia kata, wahai Muhammad, aku Sumamah bin Usal. Kalau kau bebaskan aku, sesungguhnya aku yang sangat kaya. Aku akan beri kamu kekayaan. Aku akan beri kekayaan kepada kamu. Akhirnya, Nabi perintahkan sahabat buka ikatan, lepaskan dia. Nabi buka ikatan, lepaskan dia. Kenapa kau lepaskan aku? Tak ada apa-apa. Bukan sebab yang kau tawarkan tu tak ada. Kau boleh bebas. Tak perlu bagi apa-apa. Dia terkejut. Takkan macam ni punya baik orang Islam. Aku dah kutuk teruk dah. Dah hina macam-macam dah. Dia keluar daripada Masjid Nabawi. Dia kalih belakang tengok. Kot-kot orang nak bunuh dia ke? Orang buat tak tahu. Macam tak ada apa-apa berlaku. Jalan lagi pusing belakang. Orang buat tak tahu je. Dia pun pergi ke satu telaga. Buka baju dia. Dia mandi. Pakai baju baru. Masuk Masjid Nabawi. Wahai Muhammad, aku ingin beriman kepada Allah. Kata ulama, kenapa dia nak beriman? Kerana 3 hari duduk dalam Masjid Nabawi, diikat di tiang Masjid Nabawi, dia tengok betapa makmurnya Masjid Nabawi. Betapa meriahnya Masjid Nabawi. Bukan sahaja 5 waktu, tetapi 24 jam sahabat bertukar-tukar shift hidupkan Masjid Nabawi dengan amal. Tuan-tuan, hari ini di Malaysia sangat kurang masjid yang mesra non-Muslim. Sangat kurang masjid yang buat program, katalah jamuan raya, jemput orang Cina makan sekali. Jemput saudara kita di kalangan orang India makan sekali. Di kalangan orang asli makan sekali. Jarang. Dan kita dalam keadaan itu kita mengharapkan mereka datang pada Islam. Sedangkan kita tak perkenalkan Islam pada mereka.
Lebih menyedihkan dalam pada itu, kita memahami satu perkara yang salah. Kita faham, dia orang ni pendatang. Bila dia silap, kau balik negara kau. Ini satu pahaman yang salah. Kenapa? Kerana mereka datang di Malaysia, didatangkan oleh Allah. Allah Ta'ala bagi 60 tahun mereka duduk dengan kita. Berapa orang kita Islamkan? Allah Ta'ala tahu yang kita tak mampu nak buat dakwah kat China. Allah Ta'ala tahu yang kita tak mampu nak buat dakwah kat India. Maka Allah datangkan sebilangan daripada mereka duduk dengan kita, jadi jiran kita, jadi orang kampung kita, jadi orang taman kita, jadi orang pejabat kita. 60 tahun bersama kita. Berapa orang tak kita Islamkan? Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kita kena pandai mengambil peluang 60 tahun ni untuk sediakan mereka, untuk mereka kenal Islam, untuk mereka kenal Islam. Di luar negara tuan-tuan yang mulia, masjid-masjid, contohnya di England, bulan 1 yang lepas kami dihantar keluar dakwah di England. Kami pergi satu masjid namanya Stevenage, satu kampung dalam Luton. Tuan-tuan bayang, Stevenage ni kampung orang putih. Masjid dia 4 tingkat. Tingkat atas sekali untuk jemaah-jemaah dakwah, jemaah-jemaah musafir dakwah duduk di atas. Tingkat 3 untuk madrasah. Tingkat 2, tingkat 1 adalah masjid dan pengurusan masjid, ada pejabat. Dan mereka ada ruang khas untuk non-Muslim tengok orang Islam semayang. Mereka ada ruang, ada kursi, ada tempat. Dan bukan di England saja, tuan-tuan, pergi di Jepun pun, masjid-masjid mereka ada ruang untuk non-Muslim tengok orang Islam semayang. Ada sudut. Dan tuan-tuan, di Stevenage tu tempat yang kami pergi keluar dakwah tu, kita tengok depan mata orang Islam, orang bukan Islam masuk Islam. Boleh kita kata 2 hari sekali orang masuk Islam. 2 hari sekali orang datang masuk Islam. Datang satu orang, kita tanya, kamu buat apa datang sini? Kamu orang Islam ke? Tak. Habis tu kamu buat apa? Nak tengok orang Islam semayang. Dia duduk kat kursi tengok. Habis main Zuhur, jumpa imam. Saya rasa tenang dan saya nak masuk Islam. Tuan-tuan, ini keadaan di luar negara. Sepatutnya kita mencontohi Masjid Nabawi, yang mana Surah bin Usal yang tak Islam pun diberi peluang untuk tengok apa amal orang Islam, diberi peluang untuk bersama orang Islam. Tapi hari ini kita, Masya Allah, 60 tahun kita duduk bersama saudara-saudara kita daripada orang Cina, orang India. Tapi tak pernah pun kita ajak, jom ada jamuan raya di masjid. Tapi tahun baru Cina dia ajak minum air kotak dengan limau, kita pergi bedal. Kita buat jamuan raya korban ke apa kan. Dalam segi hukum, pendapat ulama mazhab Syafi'i, kita tak boleh bagi daging korban pada mereka. Mungkin kita boleh sembelih apa-apa kan, ayam ke apa untuk jamu mereka, supaya mereka nampak suasana keadaan macam ni. Betapa gembiranya orang Islam, betapa seronoknya jadi orang Islam. Tapi tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, begitu kurang masjid-masjid yang mesra dengan non-Muslim. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, hakikatnya sebenarnya kita tak mengambil peluang. Daripada 60 tahun mereka bersama kita untuk kita ajak mereka pada Islam, sedangkan kita tak ada kekuatan untuk pergi negara mereka untuk Islamkan mereka. Kami dihantar pergi keluar dakwah ke China, tuan-tuan. Satu kawasan yang mana, tuan-tuan yang mulia, China ni kita semua tahu, dia negara bukan Islam. Nak dakwah kat sana bukan boleh pakai jubah. Kita diputuskan untuk pergi pakai baju batik. Ada yang pakai t-shirt. Sampai-sampai dekat airport, ada orang datang ambil naik kereta. Kita pun tak kenal dia siapa. Kita naik je. Syarat nak pergi negara China ni, dalam jemaah dakwah tu, mesti seorang pakar bahasa Arab, seorang fasih Mandarin. Dan Alhamdulillah, Allah bagi saya boleh cakap Cina, boleh cakap bahasa Mandarin. Jadi kita pun dibawa. Sampai satu rumah, dia turun kereta bawah tanah, kereta lain tunggu. Kena turun kereta tu, naik kereta lagi satu. Macam James Bond. Kereta tu naik, pergi satu tempat, kedai runcit, kedai runcit kat depan, belakang ada bangunan 5 tingkat. Sampai-sampai kedai tu terbuka. Kita masuk, kedai tutup, jadi kedai runcit balik. Tuan-tuan, punya susah nak dakwah kat China. Bukan senang. Dalam keadaan macam tu pun, kita kena tangkap juga. Saya dengan Imam Masjid di Raja Kelantan, Imam Sobri, Imam Masjid Kubang Krian, Masjid Raja, Imam Raja Kelantan, kena tangkap. Oh, dia kata ni dakwah ni, dia kata pakai t-shirt tu dakwah ni. Dia pun tangkap, buka beg, check, tengok dalam beg saya ada beli gaun untuk anak perempuan saya yang kecil. Dia cakap kawan dia bahasa Mandarin. Alhamdulillah saya faham. Dia kata ini bukan dakwah tak beli baju ni. Oh, selamat. Dia pun ambil handphone saya, dia check,
Gambar pertama selfie makan. Gambar kedua selfie kat taman bunga. Gambar ketiga selfie makan. Gambar keempat selfie kat bangunan. Cakap kawan dia, ini bukan tabligh. Tabligh tak ambil gambar. Selamat. Punya susah nak dakwah ke negara Cina. Tapi Allah datang kat kita tuan-tuan 60 tahun. Orang daripada bangsa Cina duduk dengan kita. Berapa orang kelas kita satu ni? Sedangkan mereka punya fikir dengan kita. Ahmad, you punya minyak hitam tak tukar, rosak kereta you nanti. Mari datang, nanti estima you rosak. Dia tahu kalau tak tukar minyak hitam, kita punya dunia akan susah. Kereta rosak tengah jalan, dunia kita akan susah. Tapi kita tahu dia mati tak ada iman, tak ada la ilaha illallah, dia akan susah selama di akhirat. Apa kita buat? Sekurang-kurangnya kita doa hidayah untuk mereka. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, begitu besarnya masjid dan peranan masjid, begitu juga kelebihan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka yang memakmurkan rumah Allah. Dan tuan-tuan yang mulia yang terakhir, Allah jamin iman mereka yang memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja memakmurkan rumah Allah itu beriman pada hari akhirat. Maka untuk itu tuan-tuan, kita niatlah untuk jadikan diri kita merpati masjid yang istiqamah, untuk ihtimam di masjid dan ajak orang datang ke masjid. Moga Allah terima kita semua. Wallahu a'lam wa mu'tam. Semoga Allah terima kita semua dan mudah-mudahan jadi asbab perkataan yang dikongsikan ini untuk saya juga istiqamah di masjid dan tuan-tuan yang mendengar menjadi manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Allah